Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini saya akan membincangkan melalui GPIM 1022, subjek Pendidikan Islam, mengenai tajuk penghayatan akidah dan ibadah berpadukan sunnah Rasulullah mampu membina pribadi dan jati diri Muslim. Tanpa membuang masa, kita akan melihat isi kandungan, iaitu perkara yang akan kita bincangkan dalam video ini. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apakah maksud sunnah. Sunnah dari segi bahasa bermaksud jagaan atau kehidupan, sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Dari segi istilah pula, ia terbagi kepada dua. Yang pertama, mengikut pandangan ahli hadis, sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada perkataan, perbuatan, takrir yang ini persetujuan, sifat huluhiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Yang kedua, mengikut pandangan ahli usul, iaitu sunnah adalah setiap perkataan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir yang ini persetujuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beralih kepada akidah Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah adalah perkara pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tugas Rasulullah SAW dalam menyebarkan akidah Islam menempuh rintangan yang tidak mudah. Pelbagai ujian dan tantangan diterima baginda SAW dalam menunjukkan kesucian dan kebenaran Islam. Masuk kepada sunnah Rasulullah dalam akidah. Yang pertama, iaitu berdakwah. Nabi SAW bersabar dalam menyampaikan dakwah. Yang ini Rasulullah bersabar menyebarkan Islam di Mekah walaupun baginda menerima pelbagai bentuk penentangan daripada orang Quraisy. Antara bentuk penentangan yang diterima oleh Rasulullah adalah orang Quraisy membunuh Nabi dan keluarga baginda. Seterusnya, Nabi berdakwah secara sulit dan terang-terangan dalam menunaikan tanggungjawab baginda dalam menyebarkan Islam. Selain itu, dakwah secara sulit bermula di Mekah dengan mengembangkan ajaran Islam kepada orang yang dipercayai. Dakwah secara terang-terangan dimulakan selepas Allah menurunkan surah Al-Hijr 1594 yang bermaksud, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Nabi sememangnya menuntut kita untuk berdakwah kerana terdapat banyak kelebihan yang diperoleh apabila berdakwah. Yang pertama, peningkatan ilmu dan pemahaman. Yang kedua, perbaiki peribadi. Yang ketiga, dapat menyebarkan kebaikan. Yang keempat, merasakan kepuasan batin. Yang kelima, menunjukkan kekuatan kepada ajaran Islam. Dan terakhir, pahala dan kebaikan. Seterusnya, kita beralih kepada akidah sunnah, iaitu yang kedua, berkehidupan pribadi. Apa yang dimaksudkan dengan berkehidupan pribadi? Kita akan lihat di mana akhlak dan tingkah laku Rasulullah SAW yang perlu kita contohi. Yang pertama iaitu berdikari, yang ini menjalankan tugas sebagai ketua perang. Yang kedua, sabar. Yang ini sabar walaupun dihina, dicaci oleh masyarakat yang tidak menerima dakwah baginda. Yang ketiga, teliti. Rasulullah SAW menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, disenangi. Rasulullah sangat disenangi kerana beliau banyak bergaul, bergurau dengan keluarga dan sahabat. Yang kelima, berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Namun baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Yang terakhir, bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, baginda memilih jalan keselamatan untuk ke Madinah walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Tingkah laku dan akhlak baginda perlu kita contohi kerana ia merupakan salah satu sunnah. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesiapa yang membenci iaitu menolak sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Daripada Muttafaq alaih. Mengikuti sunnah Rasulullah tidak akan memberi kebebanan kepada kita kerana kita akan mendapat kelebihan, iaitu kepentingan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, disayangi ibu bapa. Yang kedua, disenangi guru. Yang ketiga, disenangi rakan-rakan.
Yang keempat, dapat menghindari permusuhan. Yang kelima, hidup dalam keadaan aman damai. Dan yang terakhir, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita akan pergi kepada akidah Rasulullah dalam berkeluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengamalkan sifat kasih sayang, iaitu menjadi ayah yang pengasih dan teliti membezakan hak dan kewajipan isteri dan anak. Yang kedua, menjadi suami yang baik, selalu berusaha menenangkan hati isteri. Yang ketiga, Rasulullah sangat sabar, ini menghadapi keadaan isteri dengan penuh pengertian dan kemaafan. Seterusnya, cara baginda melayani anak-anak kecil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan lemah lembut. Yang kedua, bergurau dengan cucu-cucu baginda iaitu Hasan dan Husain. Hadis daripada Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad iaitu, hendaklah anda bersifat lemah lembut dan jangan sekali-kali bersikap keras dan jahat. Antara kesan apabila anda mengamalkan sifat lemah lembut yang perlu kita contohi dalam Rasulullah iaitu yang pertama, dapat membentuk perkembangan yang positif dari segi intelek dan sikap. Yang kedua, melahirkan individu yang bersikap lemah lembut terhadap satu sama lain. Dan terakhir, merapatkan hubungan di antara ahli keluarga. Seterusnya, beralih kepada cara penghayatan ibadah berdasarkan Rasulullah. Yang pertama iaitu solat sunat. Rasulullah SAW sangat menitikkan solat sunat. Walaupun baginda seorang Rasul, kekasih Allah dan syurga itu pasti miliknya. Namun baginda tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Bahkan baginda memperbanyakkan solatnya sehingga bengkak kakinya melebihi umat yang lain. Aisyah radhiyallahu pernah berkata, yang bermaksud, adapun Nabi SAW solat sebanyak 11 rakaat, kadar satu sujud Nabi SAW adalah selama tempoh seseorang itu membaca 50 ayat sebelum baginda SAW mengangkat kepalanya. Nabi SAW rukuk iaitu solat sebanyak 2 rakaat sebelum solat subuh. Kemudian baginda SAW berbaring pada sebelah kanan sehingga didirikan solat. Riwayat Al-Bukhari 1123. Sunnah yang kedua adalah berzikir. Zikir dari segi bahasa bermaksud sebut dan ingat, manakala daripada istilah tasawuf pula bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan sentiasa merasa hadir hati beserta Allah. Ia bermaksud ingatan dan kehadiran hati yang kuat lagi berterusan terhadap mana-mana keutuhan Allah sehingga terbuang kelalaian daripada hati kita. Rasulullah SAW turut sentiasa membasahkan lidahnya dengan zikir sama ada ketika dalam keadaan jaga iaitu sedar atau tidur. Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sentiasa berzikir kepada Allah setiap waktu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah juga berpesan untuk merendahkan suara ketika berzikir. Hadis Rasulullah SAW daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, katanya, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan yang safar. Lalu manusia iaitu para sahabat bertakbir Allahu Akbar dan bertahlil dengan suara kuat. Maka Nabi SAW pun bersabda, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa memohon kepada yang peka dan tidak pula kepada yang jauh. Sesungguhnya kamu mohon kepada yang maha mendengar lagi maha dekat dan dia sentiasa bersama kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Seterusnya, sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah adalah menggosok gigi dengan kayu sugi. Dalam agama Islam, bersiwak atau bersugi merupakan satu amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita membersihkan gigi dan mulut dengan menggunakan sejenis kayu siwak. Dari Huzaifah yang berkata, Nabi SAW jika beliau bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan kayu sugi. Dalam riwayat Muslim pula, jika Nabi SAW bangun untuk melaksanakan solat tahajud, beliau menggosok giginya dengan kayu sugi. Antara kelebihan jika kita menggosok gigi dengan kayu sugi adalah pertama, kayu siwak mempunyai asid antibakteria yang mampu melawan kerosakan. Yang kedua, mampu mencegah bisa mulut. Dan yang terakhir, dapat melindungi gigi dengan lebih berkesan. Beralih kepada hujung topik, iaitu kita berada di kesimpulan. Ini sunnah Rasulullah SAW memainkan peranan penting dalam membina pribadi dan jati diri seorang Muslim. Melalui tindakan, kata-kata dan tindakan beliau, umat Islam dapat mengejar telatan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan moral yang tinggi. Sunnah membantu individu memahami nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang dan ketekunan yang semuanya menjadi asas penting dalam membina karakter yang baik. Selain itu, sunnah Rasulullah juga mengajarkan kepatuhan kepada agama Islam
cara berinteraksi dengan sesama dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat membantu memperkuat keyakinan dan identiti keislaman individu, menciptakan jati diri yang kukuh sebagai seorang Muslim. Maka dengan itu tamatlah sudah video ini. Diakhiri dengan serangkap pantun. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap saya harap dimaafkan. Sekian, terima kasih.